Kanser atau barah adalah sejenis penyakit yang ditakuti semua orang, terutamanya bagi golongan wanita. Lazimnya, bagi rawatan moden, bagi penyakit kanser akan dimulai dengan pembedahan untuk menyelamatkan nyawa, walaupun perbelanjaannya dianggap mahal. Namun, hari ini ketakutan mangsa penyakit kanser untuk menerima rawatan tidak perlu dibimbangkan lagi, kerana rawatan alternatif mampu menyembuhkannya tanpa memerlukan pembedahan. Memang benar, rawatan kanser sebenarnya tidak memerlukan sebarang pembedahan yang menggerunkan pesakit, sebab ia hanya boleh dirawat dan sembuhnya adalah 100% dengan hanya penggunaan daun-daun sirih, kaedah air penawar serta doa dari ayat-ayat suci Al-Quran sahaja. Bagi mendapatkan gambaran sebenar di sebalik rawatan berkenaan, wartawan Sativis sempat mewawancara pengasas Pusat Rawatan Islam Al-Madani Pria, Ustaz Haji Rahimi Muhammad Rashid dari lorong Seri Kedeper, Kampung Baung, Jalan Pengkalan Cepa, Kota Baru Kelantan, yang mempunyai kisah menarik tentang amalan perubatan secara Islam yang diperkenalkannya. Beliau menggelarkan penyakit kanser seperti kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser usus, kanser kulit dan bisul sebagai raja satun, iaitu penyakit orang baik-baik. Bahayanya memang diketahui umum dan jika tidak dirawat dengan secepat mungkin, pesakit akan menemui maut. Kanser ada dua jenis, iaitu kanser yang mempunyai mata dan kanser tanpa mata, iaitu kanser dalam bentuk daging. Ujarnya ketika menjelaskan definisi kanser dalam konteks rawatan Islam. Katanya, ketumbuhan adalah sejenis kanser yang tidak mempunyai mata, iaitu dalam bentuk daging, dan beliau mengistilahkannya sebagai kanser daging. Kanser jenis ini sukar untuk pecah sendiri, tetapi akan terus membengkak yang akhirnya pesakit berkenaan akan terus koma jika rawatan tidak dilakukan dengan segera. Satu kes yang beliau pernah rawat berhubung dengan kanser daging atau ketumbuhan ialah seorang pesakit dari Kuala Lumpur yang menderita penyakit ketumbuhan dalam hidung. Beliau merawat penyakit berkenaan dengan hanya menggunakan kaedah daun sirih yang diisikan doa-doa serta dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Daun sirih tersebut hendaklah dikunyah sehingga hancur, kemudiannya disemburkan ke tempat penyakit tersebut. Amalan beliau tentang menyemburkan sirih ini diserahkan kepada pasangan yang menerima rawatan darinya, iaitu jika isteri yang menerima rawatan, sirih tersebut akan diberikan kepada suaminya untuk berbuat demikian. Kaedah penggunaan daun sirih ini sebenarnya untuk mempercepatkan proses pemecahan, khususnya untuk penyakit ketumbuhan, katanya. Ustaz Haji Rahimi juga menasihatkan kepada pesakit payudara perlu menjalani rawatan lanjutan agar sembuh sepenuhnya. Katanya, kanser payudara mempunyai tanda-tanda bengkak dalaman dan boleh dirasai sendiri oleh pesakit. Kaedah penggunaan daun sirih, kapur dan pinang diperlukan untuk dilumurkan di tempat yang dijangkiti kuman penyakit berkenaan. Setakat ini, rawatan kanser yang beliau perkenalkan hanyalah kepada rakan-rakan terdekat sahaja yang memerlukan khidmatnya. Tetapi apabila orang ramai mengetahui bahawa beliau mampu merawat kanser amat berkesan dan begitu menggalakkan kerana penyembuhannya hanyalah dalam masa 2 minit sahaja. Lebih 20 orang pesakit telah sembuh sepenuhnya dan sihat seperti sedia kala setelah menerima rawatan daripada beliau. Apabila ditanya adakah beliau hanya menumpukan kepada rawatan kanser semata-mata, beliau menjelaskan selain kanser beliau turut merawat penyakit lumpuh, resdung, kencing manis dengan menggunakan minyak zaitun, memulihkan masalah mati pucuk dan lemah tenaga batin, rawatan gangguan makhluk halus, sihir dan santau. Menurut Ustaz Haji Rahimi lagi, bagi rawatan makhluk halus, beliau boleh mengesan sama ada mangsa terkena gangguan makhluk halus atau sebaliknya. Keadaan ini jelas apabila terdapat satu kes seorang wanita yang mengalami gangguan makhluk halus di mana di dalam tubuhnya
telah dijadikan tempat 7 makhluk halus itu sebagai sarangnya. Wanita berkenaan sebenarnya menderita selama 13 tahun setelah beliau mendirikan rumah tangga apabila tiap-tiap hari ulat berwarna putih keluar dari farashnya. Untuk rawatan sedemikian, Ustaz Haji Rahimi memberikan air penawar untuk diminum oleh wanita berkenaan. Apabila air berkenaan diminum, sambil Ustaz Haji Rahimi menepuk-nepuk di bahu mangsa, keluarlah hantu raya itu. Terlalu lama hantu raya tersebut menghuni tubuh wanita berkenaan sehingga terlalu degil dan enggan keluar, menyebabkannya telah menjadi darah daging. Dalam tempoh sejam rawatan tersebut, hantu raya itu pun keluar. Apa yang dinyatakan hantu raya itu juga menjadi bukti bahawa suami mangsa menderita kurus kering dan sentiasa keletihan akibat darah dan nanah telah dihisap makhluk laknat tersebut. Sihir seumpama ini memang wujud sejak Nabi Musa AS lagi. Cuma sihir ini sentiasa kalah apabila bertembung dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan wahyu Allah. Jelasnya menyelongkar sejarah asal-usul sihir dalam konteks manusia sejak dulu lagi. Ustaz Haji Rahimi sebenarnya banyak terdedah kepada pendidikan Islam sejak zaman kanak-kanaknya lagi. Beliau mendapat pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru Kelantan dan Jabal Aulia, Ajiyat Sud dan Masjidil Haram di Mekah, sesuai dengan rawatan yang diperkenalkannya secara Islam yang berlandaskan kepada ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa Rasulullah SAW, doa-doa Nabi dan Aulia Solihin serta bebas daripada unsur-unsur khurafat, tahyul, penyerapan makhluk halus dan amalan-amalan yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Kebanyakan ilmu rawatan tersebut beliau perolehi daripada arwah bapanya sendiri yang juga seorang pengamal rawatan tradisional. Manakala ilmu merawat kanser pula beliau perolehi daripada tuk saudaranya Haji Ismail Harun atau lebih dikenali Pak Ngah Haji We yang paling tersohor ketika itu yang berasal dari Kampung Gaung, Beta Hilir, Kota Baru Kelantan yang juga merupakan pengasas Pondok Pasir Tumbuh. Beliau meminta diajarkan ilmu berkenaan di mana ketika itu datuk saudaranya dalam keadaan uzur, hanya beliau seorang sahaja yang berminat dalam bidang berkenaan. Manakala ilmu yang melibatkan makhluk halus, beliau banyak menuntut daripada rakan-rakan yang pernah tersohor seperti dari Kelantan dan Thailand. Sementara banyak kitab-kitab karangan ulama-ulama zaman lampau berhubung dengan rawatan dan ubat-ubatan turut dikumpulkannya sebagai panduan dalam rawatan. Daripada kitab-kitab tersebut, terdapat beberapa kitab perubatan dari dunia Melayu yang diamalkan oleh pengamal perubatan tradisional zaman lampau yang sememangnya amat aktif dalam bidang perubatan telah tidak digunakan lagi selepas pengamal berkenaan menjadi tuan guru. Dalam hal ini, beliau bercadang untuk memperkenalkan kembali ilmu perubatan daripada pengamal rawatan tradisional itu supaya tidak terus berkubur begitu sahaja. Justru selain berkecimpung terus dalam bidang rawatan, Ustaz Haji Rahimi juga adalah pengasas Pusat Bimbingan Al-Quran Al-Madani yang mempunyai 17 cawangan di sekitar Kota Baru Kelantan. Inilah khidmat yang dapat disumbangkan untuk kesihatan, kemudahan dan keperluan orang ramai semasa hayat mereka.